Dia punya gurau dia tu kan. Kejap Kita duk rasa ujian yang paling susah untuk orang yang susah. Tak. Dalam hadis Nabi cerita orang yang paling sukar ujian adalah orang yang senang, bukan orang susah. Kita duk rasa orang susah tu nak infak susah. Tak. Orang susah infak senang. Sepanjang kami buat program wakaf lah, saya Ustaz Jafri buat program wakaf masjid, katakan program TV ke radio tu, yang paling saya ingat sampai sekarang lah, masa saya promote Masjid Taman Sutera Kajang, masjid saya sendiri, ada seorang tu kami punya lot wakaf tu 1,500 satu lot. Jemaah ni dia lupa nak padam baki yang ada. Dia hantar slip dan baki yang ada tu tuan-tuan dan puan, dia lupa nak padam, cuma RM20 saja. Daripada 1,500 tinggal RM20. Bayangkan betapa dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Infak Ustaz Jafri sebut tadi kan, digantikan 700 kali ganda. Datang pula kita buat dekat Mekah 100,000 kali ganda. Berapa banyak pahala dapat berinfak. Itu tara orang susah yang tinggal RM70. Orang yang senang ni tuan-tuan dan puan, yang berduit ni kadang-kadang dia duduk mikir macam mana tau. Tak apa, bagi orang lain infak dulu pun tak apa, kami kemudian pun tak apa, dia kata. Bagi orang lain dulu. Sampai kesudah orang ni takkan infak punya. Infak ni memang banyak orang akan bagi. Buat masjid ni, last kali makan cukup duit tu buat masjid. Benda ni yang Allah Ta'ala kata, susah senang kena infak. Jangan waktu susah. Berapa ramai orang berjanji pada Allah, nanti kalau aku senang, dia punya ayat tu, kalau aku senang, aku kaya, aku nak bagi gini, nak bagi gini, memang takkan bagi punya kalau betul-betul tak kuat. Sebab itu kita akan nampak orang yang kaya-kaya berniaga ni, waktu dia susah, dia cakap macam tu lah, nanti sebulan sekali aku nak bawa orang pergi umrah, nak infak ke orang, nak bagi kat masjid 1,000 contoh. Lepas tu tak dapat dah. Sebab tu kata Allah Ta'ala, infak ni waktu yang senang tu yang sangat susah nak buat. Benda ni Nabi sebut dalam hadis, hadis Bukhari Muslim. Nabi kata sebelum kamu ni ada 3 berlaku kepada kaum Bani Israel. Apabila Allah Ta'ala hantar malaikat menjadi seumpama manusia, jadi manusia pergi menguji 3 orang lelaki. Satu lelaki ni orang yang dekat penyakit tu, badannya ada penyakit sopak, penyakit gatal-gatal badan ni. Satu lagi lelaki yang buta mata, satu lagi yang tidak tumbuh kepalanya dengan rambut. 3 ni. Datang malaikat uji lelaki yang pertama ada penyakit kulit dekat badan ni. Hantar dekat lelaki tu. Kata malaikat, aku tengok kau susah macam ni, ramai orang jauh diri daripada kau, gatal-gatal badan, bau pula tak selesa dengan orang. Nak tak aku bantu kau sembuhkan penyakit? Dengan sebab sembuh penyakit orang datang dekat kau, baik dengan kau. Dia kata nak sangat lah, dah lama sangat hadap penyakit ni tak sembuh-sembuh. Akhirnya malaikat buat apa? Dengan tangannya disapu, sembuh dari penyakit. Sebelum balik malaikat kata dekat lelaki tu, nak tak pula aku bagi kau sesuatu yang benda yang kau tak pernah terima sepanjang hayat kau, yang paling kau nak. Dia kata, beritahu apa yang kau nak. Kata lelaki tu, aku nak kalau boleh kau bagi dekat aku unta ataupun lembu yang bunting untuk aku. Malaikat kata dekat lelaki tu, aku tinggalkan kau dengan unta yang bunting, ambil. Hiduplah dengan senang lenang. Lepas tu dah sembuh penyakit. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang hayat dia menghadap penyakit sompak kulit ni, gatal-gatal ni, dahlah sembuh, dapat pula unta bunting. Akhirnya hidup kaya raya dia. Termasuk lelaki yang tak ada rambut. Malaikat datang sapu kepalanya, tumbuh rambut yang tebal. Banyak. Yang ni yang dah botak-botak semua ni kan. Saya ingat kalau jumpa malaikat tu sekejap tumbuh rambut lah. Kan kita dah habis tadi kan, bikin botak ni tadi ni. Tak tahu kan. Sebelum dia balik, malaikat bagi dekat dia apa? Lembu bunting. Hidup dengan lembu bunting ni kaya raya. Lelaki ketiga buta mata, malaikat sapu mata dia, sembuh penyakit. Dan malaikat kata dekat dia, kau nak apa? Aku nak kambing bunting. Dapat kambing, tinggalkan. Tak lama lepas tu tuan-tuan dan puan sedang jemaah sekalian, hidup senang lenang ni, Allah uji pula. Hari tu Allah uji kau waktu susah. Kau kata dekat Allah kan, akan taat dengan Allah Ta'ala. Sekarang ni kau dah senang pula, Allah uji kau. Tak lama lepas tu malaikat datang dekat lelaki yang kena penyakit kulit tu. Malaikat datang sama seperti mana dia kena penyakit dahulu. Kulit dekat tubuh badan susah. Dia kata dekat lelaki tu, tuan, dia kata bantulah aku, keluarga aku tak ada makan minum, boleh tak bagi aku sikit seekor daripada unta? Unta 10 ekor ni, bagi seekor pun jadilah, nak bagi hidup keluarga. Dia kata apa dekat lelaki tu? Tuan, dia kata, kalau saya bagi seekor lembu unta daripada awak, apa lagi tinggal untuk keluarga saya nak bagi makan? Dia kata, berpuluh ekor unta dia, setakat ambil seekor takkan perasan pun habis. Tapi punya kedekat orang waktu susah, waktu senang, waktu susah, semua ya Allah, ya Allah. Senang tak ada. Malaikat kata pula dekat lelaki tu, tuan, dia kata, bukankah dulu tuan ni pernah susah juga?
pernah kena penyakit kulit kan. Lepas tu ada datang seorang lelaki sembuhkan tuan. Dan sebelum balik, lelaki tu bagi tuan dengan seekor unta yang bunting. Apa dia jawab dekat malaikat? Bila masa pula saya pernah sakit, dia kata. Saya tak pernah sakit. Saya tak pernah kena penyakit kulit. Dah lah sombong, menipu pula. Tak mengaku. Yang aku dapat unta banyak ni bukan sebab orang bagi. Ini mak bapak aku bagi dulu, dia kata. Tu dia punya belagak lain macam. Tuan, dia punya dahsyat bahasa dia. Sampai ke sudah tak bagi. Malaikat kata dekat lelaki tu, tuan, dia kata, kalau tuan menipu, Allah Ta'ala akan kembalikan seperti asal. Malaikat tinggalkan dia. Tak lama lepas tu kena balik penyakit kulit. Dan satu persatu seekor-seekor hilang mati unta dia. Termasuk juga yang tak ada rambut tadi. Bukankah pernah sakit sebelum ni? Tak pernah, dia kata. Minta seekor lembu tak dibagi juga. Nak bagi makan apa anak bini aku, dia kata. Ambil seekor takkan nampak pun hilang. Tak dibagi. Sampai malaikat kata, pernah kena penyakit dulu kan ada orang bantu awak? Saya tak pernah sakit pun, dia kata. Malaikat kata kalau kau tipu, Allah akan kembalikan penyakit dan kau akan susah balik. Tak lama lepas tu susah balik. Malaikat pergi pula lelaki yang buta mata tu. Tuan, dia kata, aku dah orang susah, boleh tak bantu? Apa kata malaikat? Apa kata lelaki yang buta tu tadi? Dia kata, tuan, dia kata, saya sebelum ni pernah buta. Saya pernah tak nampak. Dan ada lelaki bantu saya. Hilang penyakit buta saya dan bagi saya kambing. Tuan, dia kata, nikmat saya dapat melihat lagi besar daripada kambing saya. Ni ada kambing banyak. Kalau tuan ambil semua kambing, ambillah semua kambing ni. Sebab nikmat saya dapat melihat lebih besar daripada kambing banyak ni. Malaikat kata dekat lelaki itu, tuan, dia kata, tuan tak seperti dua lelaki yang tadi itu. Tuan ingat kepada Allah Ta'ala walaupun ketika senang. Hiduplah bahagia dengan kami juga kebahagiaan. Tuan-tuan, perasan tak daripada 3 lelaki ni yang Allah Ta'ala uji dia susah, dia senang. Dari 3, berapa ramai yang kufur, berapa ramai yang syukur pada Allah. Yang kufur berapa ramai? 2. Yang syukur berapa ramai? Seorang. Allah sebut dalam Al-Quran. Memang dekat dunia yang bersyukur sangat sedikit. Qalilan ma tashkur, sangat sedikit. Orang buat baik dekat dunia sangat sedikit, takkan banyak. Syurga ni besar, saja kita sebut syurga ni besar. Seluas langit dan bumi. Tapi bilangan syurga sangat sedikit, tak ramai. Yang kufur tu ramai. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10-11. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang yang mendahului, orang yang mendahului. Siapa yang mendahului buat kebaikan, dia mendahului masuk ke syurga. Itu kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi cerita dalam hadis tentang orang-orang yang hari kiamat yang terawal masuk ke syurga. Termasuk orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang yang berinfak. Termasuk orang-orang yang terawal datang ke masjid. Nabi kata yang terawal, ya orang-orang yang terawal dapat ganjaran akhirat, kata Nabi SAW, hum awaluhum rauhan ilal masjid, yang terawal datang ke masjid. Termasuk juga wa awaluhum khurujan fi sabilillah, yang paling awal berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, bila dengar saja kebaikan, paling awal buat kebaikan. Apa dia akan dapat? Penawal masuk ke syurga, itulah kelebihan. Sebab tu datang dekat Mekah, Madinah ni tuan-tuan dan puan, jangan lupa infak walaupun sikit. Okay, umrah kami ni alhamdulillah, insyaAllah dalam besok tuan-tuan ni kita akan beli Quran. Sikit-sikit lah kami buat wakaf Quran. Rasa semua orang wakaf Quran kan, kita offer pada jemaah. Jangan lupa wakaf Quran juga infak untuk asnaf makan. Okay, kita buka dan alhamdulillah di Malaysia pun dah, saya ingat dekat berbelas ribu dah orang bagi duit kat kami untuk dapat infak ni. Untuk infak berbuka puasa, untuk asnaf makan dan juga untuk Quran. So insyaAllah dalam besok kita akan buat. Ingat banyak infak, banyak sedekah. Tapi jangan berhenti kat Malaysia balik ke Malaysia nanti. Ingat datang kat masjid pun sama. Orang kita ni berhenti setakat kat airport je, lepas tu tak ke masjid kita dah. Oh, rugi sangat lah macam itu. Dia punya khusyuk semayang tu kan lain macam. Okay, ingat subuh kita awal pukul 5.30 lebih kurang subuh kita kan. So kalau sihat tubuh badan kita, datanglah pukul 4 pagi. Buat qiyamul lail, jangan tinggalkan ruang untuk kita nak beribadah, jangan. 100,000 kali ganda ni. Niti air mata kita ni berbanyak dihapuskan dosa kita ni. Rebut peluang sebanyak mungkin, sebab kita belum tentu lagi lepas balik ke Malaysia dapat datang balik ke sini, kita belum tentu lagi. Sebab itulah kalau dapat peluang tataplah Kaabah tu. Dan cumanya lah kita nak kena turun ke bawah, nak kena pakai ihram kan, macam mana. Rezeki tak dapat, ada dapat pergi dapat lah. Dapat mengintai daripada belakang, pengintailah Kaabah tu. Ingat satu kotak hitam yang sangat mulia sisi Allah Ta'ala ni. Nak dapat cium dekat Hajarul Aswad tu bukan senang, susah tu. Saya pernah dapat peluang, alhamdulillah. Saya pun pernah dapat cium Hajarul Aswad tu. Tapi nak keluar daripada tempat Hajarul Aswad tu, saya cerita lah. Macam konsert rasanya. Dia lambung-lambung je kita tu kan.
Kalau pakai jubah tu boleh tertanggal suara dalam tu tadi. Punya dahsyat tak boleh cium tu. Tapi nak cerita tuan-tuan puan, setiap tapak kita, setiap kita berada kita duduk ni. Hari kiamat akan datang sebagai saksi. Tempat kita beribadah. Sebab tu boleh sembahyang kan, sembahyang satu tempat, pindah satu tempat lagi sembahyang, pindah satu tempat lagi. Sebab setiap tempat tu jadi saksi pada hari kiamat. Inilah orang datang beribadah kat sini. Ini semua tempat. So itulah sikit sebanyak. Mungkin ada ustaz nak tambah apa-apa ustaz daripada untuk jemaah ustaz.